rakaman tu dapat membantu rakan-rakan semuanya dalam usaha kita untuk menguasai kalimah-kalimah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bi abdanana وَتَلِقْ بِأَلْسِنَتَنَا وَقَوِّ بِأَجْنَانَنَا وَسِعَ بِأَكْرَامَنَا وَقَوِّ بِعَزَامَنَا بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. Kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar dengan kita mengucapkan kesyukuran tu kita akan mendapat lagi bantuan dan tambahan nikmat-nikmat Allah ke atas kita, agar perjalanan kita akan sentiasa berjaya di dunia dan di akhirat, ya. Malah perjalanan kita ke akhirat itu adalah jauh lebih penting daripada yang di dunia, ya. Dunia ni hanya sementara, tapi yang paling penting ialah pastikan destinasi tuan-tuan dan puan-puan berjaya di akhirat, ya. Kita berjaya di dunia, kalau kita gagal di akhirat, bermakna kita juga gagal, ya. Tetapi kalau kita berjaya di dunia dan di akhirat, itulah sebenarnya kejayaan, ya, kejayaan sebenarnya. Dan kita tak mahu juga berjaya di akhirat dan gagal di dunia pun tak boleh juga, ya. Sepatutnya kita berjaya di dunia dan seterusnya berjaya di akhirat, kerana dunia ni adalah jambatan ke akhirat, ya. Okey, saya terus kongsikan perkongsian kita dengan ayat yang kita masih lagi kupaskan di sekarang, ya. Saya akan kongsikan skrin. Iaitu surah Al-Anbiya ayat 62. Belum lagi, ya. Kita belum 62 lagi, ya. Kita baru pergi ke 59 ayat ni, ya. 59, iaitu qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh zalimin. Kita hampir tamat ayat ni. Mungkin hari ini kita akan mengakhiri perbincangan kita mengenai ayat ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tukarkan terjemahan tu dalam bahasa Melayu, guna right click saja mouse tu, ambil translate ke Melayu, ya. Translate Melayu, so dia akan tukarlah, ya. Itu untuk mereka-mereka yang selesa menggunakan terjemahan dalam bahasa Melayu kalau nak menggunakan terjemahan. Tapi yang terbaiknya ialah kita menterjemahkannya, ya. Menterjemahkannya tanpa bergantung kepada terjemahan. Itu yang sebenarnya yang kita cuba nak bawa tuan-tuan dan puan-puan semua, ya. So semalam kita telah pun memulakan perkongsian kita untuk mengenal kalimah innahu pula, ya. Innahu, kalau saya kongsikan simpanan kita kepada innahu tu, yang pertamanya kita simpan dia
dalam bentuk screenshot, ya. Sebelum tu kita mengupaskan keperenggan sebelumnya. Fa'ala hadza bi alihatina tu adalah kita panggil dia jumlah silah, ya. Dan kita sambung dengan innahu telah kita kupaskan semalam. Yang itu terdapat dua kalimah di sini. Yang kalimah pertama tu dialah harfun nasab, ya. Pada masa yang sama dia juga harfun taukid, ya. Kita tambah sini wa taukid, maknanya harfun nasab dan harfun taukid, ya. Dan sini juga dinyatakan walha dhamir muttasil fi mahallin nasbin ismu inna, iaitu ha ni, dia kata ha ni adalah isim dhamir, kata ganti nama muttasil yang attach, yang dilekatkan, ya, bersama di dalam satu kalimah fi mahallin nasbin, dalam keadaan nasab, ya. Keadaan nasab mana hu ni mengambil i'rab yang mansub, ya, dan dia adalah ismu inna, dia adalah isim inna. Mana inna dia? Inna ni lah. So inna ni dari aspek nahu, ya, dia ada isim dia, ya. Jadi manakah isim dia? Hu ni lah isim dia. Hu tu adalah isim dia. So kita lihat ada juga penerangannya dalam bahasa Melayu, iaitu kata ganti nama objek tunggal maskulin orang, ya. Kata ganti nama objek tunggal maskulin orang, ya. Sebab kata ganti nama orang ketiga, Doktor. Orang ketiga, sorry, ya. Orang ketiga ialah ghaibun. Jadi kita bantu penerangan yang diberi ini dengan menyatakan dia adalah isim dhamir muzakkar ghaibun mufrad wa ismu inna mansub, ya. Mungkin dengan cara ni tuan-tuan lebih faham, ya. Okey, kerana apa? Kerana harfun inna, ya, harfun inna yang mana taukid dan nahwu nasab tu dalam struktur nahwu dia ada isim dia dan ada khabar dia, ya. Khabar dia. Jadi macam mana kita nak melihat tu, kita akan tengok pada ayat dia, ya. So kita akan pergi semula kepada ayatnya, kita akan kupaskan daripada ayatnya di sini, ya. Okey. So inna terdapat, ya, bila ada inna maka terdapat isim dia dan juga khabar dia, ya. So isim dia kita boleh tandakan dengan arrow, ya. Kita tandakan arrow, iaitu sebab dia terlampau sempit tu, kalau kita nak gunakan kita cuba gunakan kotak dulu, ya. Kalau ada gunakan kotak, kalau dia boleh dengan kotak, kita gunakan kotak warna merah, iaitu hu ni, ya. Hu ni sikit sangat. Okey. Okey, dan kita kotakkan satu lagi warna hijau, ya. Satu warna biru lah. Okey, ambil warna biru, iaitu la minal zalimin, ya. Yang ni kita besarkan sikit, ya. La minal zalimin. So terdapat dua kotak di situ, ya. Iaitu kalau kita nak buat satu lagi, apakah kaitan dia? Dia berkaitan dengan innahu. So kita kotakkan satu lagi innahu warna hijau, ya. So dia bersangkut paut dengan innahu, yang kita nak bahaskan hari ini, ya.
Pertama dia inna, lepas tu ada hu, ada laminal zalimin, ya. So ini kita buat catatan dia. Kita buat catatan dalam rumi dulu. Kalau perlu kita jawikan. Yang inna tu kita letakkan catatan dia sebelah sini, ya. Iaitu dia adalah, tadi kita sudah membahaskan dia adalah harfun taukid dulu, ya. Taukid tu sebenarnya lebih dominan, ya. Taukid dan nasab. Dalam rumi S tu kita besarkan, ya. Okey, na pun nasab. Mungkin kita tambah sikit penerangan tu dengan isim dan khobarnya. So bila ada inna, dia ada ada isim dan ada khobar. Itu masukkan di dalam penerangan tu, ya. Okey, kita cuba susun supaya dia tak krem sangat. Okey, ya, harfun taukid dan nasab. Dia adalah harfun taukid dan nasab dengan isim dan khobarnya, ya. Kita buatkan arrow warna hijau. Ya, yang kita masukkan ialah yang kotak warna hijau ni. Inna tu adalah harfun taukid dan nasab dengan isim dan khobarnya. Jadi manakah isimnya? Kita buat satu lagi arrow kat sini. Yang ini, ya. Yang merah kedua tu, itulah ada isim inna. So kita buat catatan belah atas. Isim inna tadi. Bracketkan dia. Sebab di dalam jawi itu, ya, isim inna, bila isim inna dia ada karakter dia, iaitu semestilah dia semestilah dia mansub. Isim inna yang mansub. Itu dia punya i'rab dia, ya. Kalau kita nak detailkan lagi, bolehlah, ya. Dia adalah isim inna. Isim inna iaitu isim dhamir yang sebelah kita buat sebelum ni. Isim dhamir muzakkar ghaibun dan dia mufrad yang mansub. Itu kalau kita nak detailkan lagi, ya, nak lebih detail penerangan untuk innahu tu, ya. Dia adalah isim inna iaitu isim dhamir muzakkar ghaibun mufrad yang mansub, ya. Okey. So di manakah khabar dia? So khabar dia ialah yang akhir ni, ya. Khabar dia sekarang ni mengambil bentuk ayat. Dia bukannya bentuk perkataan. Yang biasanya khabar kita jumpa adalah perkataan, tapi khabar juga boleh mengambil bentuk ayat, ya. Ayat yang ini kita panggilkan dia ayat iaitu jumlah, ya. So kita ambil satu lagi penerangan untuk menerangkan di manakah khabar dia. Ya, khabar dia kita ambil warna arrow juga. So kita terangkan kat sini, ya, khabar dia yang kotak warna biru, ya. So kita catatkan, buat catatan belah kiri ni, ambil teks, ya, kita letakkan kat sini.
Okey, itulah khabar. KHO, khabar inna. Ya, khabar inna tu tetapi dia mengambil bentuk ayat. Ya, so kita tukarkan khabar tu kepada jumlah. Jumlah khabar. Ya, jumlah khabar bermakna ayat khabar. Ya, ayat khabar inna. Jadi khabar dia mengambil bentuk khabar inna mengambil bentuk jumlah. Ya, jumlah tu maknanya ayat. Kalau nak bracketkan, maksud dia ayat. Ya. Okey, tetapi di dalam pembentukan ayat ini terdapat beberapa maklumat lain. Ya, yang pertamanya kita lihat ada la, dia bermula dengan la, ya. Jadi kita kata dalam gabungan pertama sekali la tu ialah kita panggil lam taukid yang membawa erti sesungguhnya, ya. La yang ini, la yang satu huruf baris atas tu ialah kita panggil dia lam taukid yang membawa erti benar-benar, ya, benar-benar. Kemudian mina adalah apa? Adalah harfun jar. Ya, dia ada 3 komponen di situ, ya. Ada 3 komponen. Iaitu la, kemudian mina, lepas tu al-zalimin. So, al-zalimin pun kita nyatakan, ya, apa dia al-zalimin tu? Dia adalah isim. Zalimin adalah daripada zalimun. So, mana dia isim fa'il. Jenis dia. Ya. Isim fa'il. Wazan berapa tu? Wazan 1. Wazan 1. Lagi apa? Kemudian dia ada waw nun. Jamak. Ya, dia adalah jamak. Sebelum tu kita bagikan jantina dulu. Muzakkar. Kemudian bilangan dia jamak. Dan dia mengambil ya nun, ya. Mengambil ya nun bermakna dia sudah mengambil i'rab yang majrur. Yang majrur. Okey. Itu penerangan kepada laminaz zalimin, ya. Cuma sekarang ni apa ni, dia terlampau krem, ya. Kita tengok kat mana kita boleh letakkan dia supaya dia lebih kemas, ya. Kalau letak di sini sini boleh nampak ke dalam warna merah tu? Merah dalam gelap, ya. Kalau tidak kena letak jauh kat sini pula, ya. Jauh sangat tak boleh. Inilah, ya, yang terbaiknya. Okey, cuma yang ni lah dia merah belakang background gelap, mungkin itu saja tak berapa terang, tapi masih boleh, ya. Okey, so 3 penerangan sini kita ada 3 kotak, iaitu inna, lepas tu hu, lepas tu la minaz zalimin, ya. La minaz zalimin. So lamina ni satu kotak ni, ya, kita panggil dia adalah jumlah ataupun jumlah khabar inna, ayat khabar inna, ya. Lepas tu dalam kotak ni pula, ya, subset dia ialah ada 3 komponen. La ni adalah lam taukid yang membawa erti sesungguhnya ataupun benar-benar, ya. Benar-benar, ya. Kemudian mina adalah dari, kalau kita tengok dalam terjemahan ni, mana dia?
Sesungguhnya ini ialah inna. Ya, inna ni sesungguhnya, nya ialah hu. Lepas tu dia termasuk tu yang mana? Mina. Ya, termasuk ni ialah sebenarnya dari kita boleh terjemahkan sebagai termasuk. Ya, cuma dalam terjemahan ni dia tak masukkan la, ya, sepatutnya dia masukkan sekali. Sebab la tu juga memainkan peranan di dalam kalimah ayat itu, iaitu benar-benar nak mengesahkan nak mengesahkan, mempastikan, ya. So dia ada, ini ada sebenarnya adalah lam taukid. Ni lam taukid ni yang membawa erti benar-benar. So sepatutnya terjemahan ni kena ada benar-benar, ya, untuk mengemaskan lagi. Mina adalah dari, di sini diterjemahkan sebagai termasuk, ya, termasuk dari al-zalimin adalah orang-orang yang zalim, ya. So penerangan kepada al-zalimin tu apa dia? Isim fa'il wazan 1 muzakkar jamak yang majrur. Itu penerangan yang sepenuhnya, ya, kepada ya, kotak yang biru ni, ya, laminal zon, yang mana dia sudah menjadi jumlah khobar. Bila inna, dia ada isim dia yang ini dan ada khobar dia. Khobarnya yang dalam kotak biru, ya. Okey, mungkin saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita nak mengenal dia isim fa'il, ya. Macam mana kita nak kenal dia isim fa'il? Kita kena buat pembentukan kalimah al-zalimin, ya, al-zalimin. So yang ni kita sudah boleh boleh simpan dia, ya. Tuan-tuan boleh screenshot on the screen tu, simpan dia. So kita boleh simpan ni dan kita boleh pergi ke Az-Zalimin tu penerangan tak termasuk tu yang apa tu makrifah. Betul. Ya, kita masukkan sekali makrifah, ya. So, tambah lagi, ya, nak menyebut makrifah tu kita sebut selepas wazan, ya. Okey, selepas wazan tu kita masukkan makrifah. Makrifah. Ya. Kita ambil jenis dia dulu, isim fa'il wazan 1 makrifah. Muzakkar jamak yang majrur. Ya. Ini kalau kita ambil screenshot lagi elok, dia putih, ya, background tu. Ya, ambil yang ni better lah. Okey. Jadi cuma yang ni dia patutnya ke belakang sikit. Bagi dia kemas sikit. Okey. Okay, sekali lagi screenshot. Okey, ya. Mana kalau kita nak buat perkongsian nanti lebih senang sebab yang ni dia background putih, ya. Doktor nak tanya sikit boleh? Untuk kalau kita ambil dia sebagai khobar dia bukan ke jadi marfu', doktor tak? Itu kalau perkataan, ya. Tapi ini dia sebagai ayat dia marfu' lah ni, ayat nominatif lah. Ya. Kita nak kata yang marfu' ataupun yang majrur sebab kita menggunakan jumlah. Boleh. Kalau kita nak masukkan apa dia punya error sekali, kita masuk sinilah, ya. Innal fa inna marfu' lah. Marfu'. Sebab memang status khabar adalah marfu'. Jadi ayat, keseluruhan ayat tu adalah dalam i'rab yang marfu'. Tapi marfu' dia tak adalah macam satu kalimah boleh nampak tanda baris dhammah ke, tak ada, ya, sebab dia dalam satu ayat. Ayat bermakna status ayat tu adalah marfu', ayat nominatif. Itulah dimasukkan dengan i'rab yang marfu', khabar yang marfu'. Okey. So sekarang ni saya nak tunjukkan al-zalimin ni. Macam mana kita boleh mengenal dia isim fa'il, ya. Isim fa'il ialah tengok zalimin.
dia adalah dibangunkan daripada acuan zalimun. Ya, zalimun. So yang ni saya keluar yang ini kita keluar dulu kita sebab nak tunjukkan pembentukan kalimah zalimin, ya. Okey, kita buang sebab kita dah simpan, ya. Kalau nak guna boleh, kita boleh lihat dalam screenshot, ya. So kini kita boleh clearkan. Kita pergi kepada pembentukan kalimah, iaitu kita pergi ke Lexilogos. Okey. Dan kita tengok dalam template QHS vocabulary itu ialah acuan dia ialah yang ini, ya, fa'ilun, zalimun. Tengok bentuk dia sama, ya. Zalimun adalah mengambil bentuk acuan fa'ilun, bermakna dia adalah isim, ambil yang merah, dia adalah isim fa'il, wazan 1. Itulah sebab apa kita tadi dia isim. Inilah sebab dia menggunakan acuan fa'ilun, ya. Masukkan ra lam mim tu ke dalam acuan fa'ilun, dia jadilah zalimun. Kemudian ditambahkan dengan waw nun untuk menjadikan dia jamak, dan tambahkan alilan ta'rifah untuk menjadi dia ma'rifah. Dan kemudian bila ada mina, dia menjadi majrur kerana berlaku jar, pertalian dipanggilkan jar wa majrur, ya. Okey, so kita gunakan acuan ni dalam pembentukan kalimah, ya. Kita clear dulu drawing ni. Kita pergi ke Lexilogos tadi. Ya. Zalimun, tuan-tuan boleh lihat daripada zalimun, 3 huruf akar dia apa? Za, lam, mim, ya. Za, lam, mim. Itulah dia punya 3 huruf akar, ya. Okey, kalau kita nak cek apakah kata dasar dia, tuan-tuan pergi ke word by word ni, perkataan demi perkataan ni, tekan dekat zalimin ni, ya. Dia akan beri dia punya kata dasar. Kalau tak ada kat sini, kita boleh cek dia dekat ni 3 huruf akar, za, lam, mim, ya. Za, lam, mim. Okey, cuba kita lihat apakah huruf akar dia. Kita pergi dekat kamus ni, ya. Bila kita dapatkan word by word zalimin, tekan dekat kamus ni, dia akan berikan 3 huruf akarnya dengan menyatakan kata kerja bentuk satu fi'il madhi, ya. So fi'il madhi zalama ni jadi huruf akar ni sama ejaan dengan fi'il madhi wazan 1 ni. Jadi inilah huruf akar, ini huruf akar, yang ini ialah kata dasar, ya. Kata dasar mengambil bentuk sama dengan fi'il madhi wazan 1. Untuk kita membuat pembentukan tu, kita kena tahu 3 huruf akar dan juga kata dasar, ya. So kita pergi ke Lexilogos. Kita mulakan dengan kecilkan sikit. Mulakan dengan 3 huruf akar, ra, lam dan mim, ya. Kemudian jadikan kata dasar zalama. Za bari atas, lam bari atas, dan mim bari atas. Zalama. Kemudian kita mengambil acuan fa'ilun tadi, fa bari atas dengan alif, ain bari bawah, dan lam yang berdhammatain. Itulah acuan dia, ya, untuk menjadikan dia isim fa'il, ya. Jadilah zalimun. Za bari atas, lam bari bawah, dan mim yang dhammatain. Inilah yang ni kata dasar.
Okey, yang ini adalah kata terbitan, ya. Zalama maknanya menzalimi dalam bentuk kata kerja. Zalimun ialah orang-orang yang menzalimi. Lepas tu kita jamakkan dia, ya. Jadi kita ambil yang ini tambah waw nun, ya. Default dia masih lagi marfu', ya, iaitu kita tambah dengan waw nun, dia akan menjadi zalimuna, jamak. So apabila dia bergabung, jadi mim tu akan gugur tanwin dia, ya, tak ada lagi bertanwin, so dia akan gugur tanwin, jadilah zalimuna. Kemudian kita tambahkan dia dengan alif lam ta'rifah, ya. Sebenarnya tuan-tuan, kalau nak teruskan shortcut pun boleh, ya. Kita boleh tambahkan alif lam ta'rifah di hadapan dia sekali. Itu maknanya kita buat dua tambahan dalam satu step, kita buat dua sekali. Makrifahkan sekali, jamakkan dan makrifahkan sekali. Jadi kita boleh letakkan alif lam ta'rifah di sini, ya. So bila ada alif lam ta'rifah, sebab dha adalah huruf syamsiah, jadi kita kena tasydidkan dha, ya. Dha tu jadilah al-zalimuna. Itu dia, ya. Jadi bagaimana dia boleh jadi majrur? Kerana ada kalimah lamina sebelumnya. Saya masukkan sekali lamina ni. Yang inilah yang menyebabkan zalimuna tu bertukar kepada al-zalimina. Kita copy yang ni dulu. Lepas tu kita ubah dia supaya dia menjadi majrur, ya. Sekarang ni dia marfu' ni, ya. Jadi tukarkan dia supaya dia jadi majrur. Sebab apa? Ada kalimah min ni, harfun jar, al-zalimun tak boleh lagi dah. Dia kena jadi al-zalimina. So mim ni kita kena tukar ke baris kasrah, dan bila dia baris kasrah dia tidak boleh mengikut waw mad. So dia kena tukar kepada ya mad, ya, ya mad. Jadilah al-zalimina, ya. Itulah pembentukan kalimah al-zalimina yang akhir sekali, ya, daripada 3 huruf akar za, lam, mim. Lepas tu mengambil kata dasar zalama, menzalimi, kemudian mengambil acuan fa'ilun menjadi zalimun, kata terbitan dalam mufrad, dia masih lagi mufrad muzakkar yang marfu', ya. Kemudian kita tambah alif lam ta'rifah dengan waw nun untuk menjamakkan, dan pada masa yang sama nak makrifahkan kalimah zalimun, sebab di dalam ayat tu dia adalah isim makrifah, ya, dan jamak. Itulah proses dia. Jadilah dia al-zalimuna tapi masih lagi marfu', ya. Sebab default dia marfu', jadi dia masih lagi marfu'. Kemudian kita tambahkan lamina yang di dalam ayat tu. Tengok dalam ayat, ya, dia ada lamina ni. So lamina lah yang membuatkan zalimina, ya. Sebab dia satu kalimah ni, jadi kita kena masukkan sekali lamina tu. Sebenarnya yang memajrurkan ialah mina saja, ya, tetapi dia dalam satu kalimah. Kita masukkan satu kalimah sekali lah, lamina zalimina, ya. Itulah pembentukan. Kita besarkan sikit supaya tuan-tuan boleh lihat dengan jelas, ya. Dan ambil snapshot lah, ya, print screen kalau mau simpan, ya. So yang ni kita boleh simpankan dia dan letakkan rujukan dia, ya. Rujukan dia kita bawa ke bawah, iaitu ayat 21:59. Sebagai rujukan untuk kita simpan kalau kita nak mengguna pakai sebagai rujukan kita lain kali, ya. So ini kita boleh screenshotkan dia
Dan kita sudah pun tersimpan dalam screenshot ya, insya-Allah. Pada masa yang sama, kalau tuan-tuan nak simpan dia di dalam Word, copy dia, pergi ke Word, ya, simpan dalam Word. In case kalau nak menggunakan lain kali, ya, kita simpan dia dalam yang pembentukan kalimah tu, ya. Dan bila dah simpan tu, save lah. Okey. So ini kita boleh tutup. Okey. Okey, so dengan yang tu maknanya kita telah selesai perkongsian kita kepada kalimah bi'alihatina dalam konteks ayat qalu man fa'ala hadza bi'alihatina innahu laminal zalimin, ya. So semoga perkongsian itu dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan perlahan-lahan mengenal, ya, setiap kalimah, memahami juga pembentukan ayat, ya, dan peranan kepada kalau tak semua pun sebahagian daripada kalimah-kalimah tu dalam pembentukan ayat, ya. Yang di hadapan ni kita lihat man tu adalah isim mausul. Jadi fa'ala hadza bi aliyatina tu menjadi silah mausul, kita panggil, ya, silah mausul kepada man. Kemudian inna adalah harfun taukid, dia juga harfun nasab, so dia ada isim dia dan ada khabar dia. Khabar dia mengambil dalam bentuk jumlah. Khabar kalau ada tengahnya juga mengatakan syibhi, jumlah pun tak apa, ya, yang menyerupai ayat, ya, syibih jumlah pun sama juga, ya. Syibih maknanya dia bukan ayat yang sempurna, yang komplit, ya. Okey, so kita berhenti itu untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Assalamualaikum. Assalamualaikum.